This station is now the ultimate power in the universe. Assalamualaikum, Maida. My style is impetuous, my defense is impregnable, and I'm just ferocious. I want your heart, I want to eat his children. Praise be to Allah. Anda sedang mendengar Kinabalu Podcast, podcast nomor 1 di Sabah, hosted by Ricardo, Kenny and Faizal. Podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh Kinamas Auto. Untuk mendapatkan kereta-kereta jentera-jentera berat ataupun ringan, dapatkan daripada Kinamas Auto. Macam mana mau pergi Kinamas Auto tu, Ken? Ya, hubungi mereka di talian 016-803-2368. Saya ulangi, 016-803-2368. Cari mereka di Facebook, Instagram, Kinamas Auto. Now on to the show. 3 lelaki, 2 bapa, 1 bujang. Podcast pertama paling tidak kurang. Sama nombor 1 yang lain boleh pulang. Info terkini tajuk best paling mana. Si Kado botak janggut lebat tiada lawan. Kenny ketawa boleh sampai pecah syawak. Si Faizal pula bagi pancaan lipat awak. Kami training, kami ranking, jom jadi kawan. Dari yang dekat mari sini jangan jauh. Volume kasih up, kasih gempa baru jago. Jokes kami cool, lawak masuk cool. Kadang kami carut sama macam 3 Abdul. Come on everybody, let's move to the beat. Crack the volume up dengan podcast tidak stupid. Jangan jauh, mari kami bau. Ciao bella ciao, ciao bella ciao. Assalamualaikum warahmatullahi people. Saya Ricardo. Saya Kenny. Kami dari Kinabalu Podcast, the number 1 podcast in Sabah. Ya, legit. Dan bertemu kita di season 8 episod yang ke-5. Saya mau bilang yang kita nombor 1, bukan tipu-tipu. Ya, betul-betul. Analytically memang kita nombor 1 lah. Yes, Malas mau cerita lah. Podcast lain tu malas. Kira mau condemn podcast lain lah kan, Ken? Iyalah. Tapi kita tidak sebut nama lah. Kami kan baik hati nama. Tapi kau sudah cakap kau nomor 1, lepas tu kau kasih condemn podcast lain. Lepas tu disclaimer lah kan. Kira self-claim lah. Self-claim lah. We have the right to flex lah. Iyalah, for sure lah. Kita sudah no. masuk ke tahun ketiga. Dan episod kita baru-baru ada banyak traction. Especially dari Singaporean. Yes, betul. Sebab apa yang berlaku pada masa itu adalah kita banyak orang kontak dan DM kita mau tahu pasal macam it's a good info. Dia bilang begini-begini, bolehkah kami dapatkan macam hire a driver or something like that lah. Okay. So we assist mana yang kita dapat. Main producer ada cuba tolong assist mana yang dapat. Dan banyak juga lah yang ingin mencuba untuk, bukan mencuba, macam it's a good info for them untuk orang coming down to Sabah lah. Diorang tidak mau kah? Tour guide. Ada yang mau dan saya terfikir kau sudah. But the payment is in dollar lah. Sing dollar lah. I like dollar. Anyway, sebelum kita start kita punya special episode hari ini, kita ada special guest lah datang to the studio. Kita lama sudah tidak studio guest actually. Yes, I don't know when was the last time. Masa Ramadan lah kan, the last one. And we did a Facebook live juga. Don't forget we got Abang Osman last time. Yes. Abang Osman, we did it in KK pula tu kan. Yeah, we did. By the way, saya tengok macam berpeluh-peluh, macam kau sakit-sakit, kau macam dapat result kau punya medical check up. Apa cerita? Pokok ceritanya lifestyle saya berubah. Kau ada lifestyle kah? Saya punya lifestyle penuh dengan minyak-minyak dan sugar-sugar. Okay. Sugar bukan sugar baby lah. Sugar mami. Bodoh. Kau kira kena mami, kau kena baby lah. Ya, saya rindukan. Okay. Sentuhan. Anyway, okay, kita teruskan dah cerita dia. Jadi kira mau tutup yang jahat ada guest. Jadi kita tutup yang malu bah. Iyalah, baiklah. Jadi apa cerita kau punya blood test? Ya, cek blood test hari itu. Yang funny dia, doktor nak dapat ambil semen darah. Dia cucuk di semua tempat nih, like my hand. Dia tidak dapat cari tu pembuluh darah. Okay. Because I'm too fat. Baru saya mau cakap kau punya lemak menutupi vein. Kira gitulah. So body shaming. Balik rumah dan my mom was like, dokter tu tidak guna tu dokter, bilang gitu bah. Okay. Because my mom kan dia in the medical business, dia matron di hospital. Dia bilang, senang sejak tu ambil darah tu. Baru dia try yang pagi-pagi satu kali terus dapat. Nak dia jumpa. Dia pun dah jumpa. Last dia guna what do you call that, butterfly technique lah. Dia ambil dari saya punya belakang tangan. That was painful. Itu sakit. It should be selalu ambil blood di mana? Bukan di sini kan? Blood di macam kan? Our arm joints. Okay kan? Arm joints kan? Yeah. Lepas tu dapat dia ambil dari sini lah. Yeah, that was painful man.
Yeah. Okay. So ambil sendiri and then bagi dengan doktor in 1 week. You got the result. I got the result lah. Kolesterol tinggi. Wow. Borderline 5.1 borderline. Saya punya 6.1. Alamak. So doktor bilang you keep this up, obesity lah. Kau memang obesity sudah nih, tapi kalau makin tinggi ni kau ada risiko stroke. Kalau lah. obesity jangan obesity Nuraliza. Okay, alright. Jadi so itu okay lagi. Itu masa mam saya ambil gambar send sama saya. Dia bilang kolesterol. Alright. Saya tidak tahu ada next page lagi. Okay. Wow. Saya balik rumah, saya tengok dia bilang, "Nah, kau tengok lah ini." Saya tengok, alamak. Next page gula borderline 6.5. Saya sudah masuk 6.5 juga. Dia punya kiraan dia dalam pre-diabetes lah orang bilang. Oh wow. Jadi doktor bilang, I mean wow in a bad way lah. Ya, wow terkejut lah. Wow terkejut lah. Bukan wow bulan lah. Bukan wow. Okay, teruskan lah. Itulah. So pokok cerita dia, saya kena kurangkan gula. Saya kena tawarkan makanan saya lah. Well, I think at early age macam kau ni kalau dapat begitu is sepatutnya tidak berlaku lah. Tapi bukan bilang mau kasih salah atau lifestyle sekarang sangat susah because makanan semua macam-macam. Sedap. Shopee Food Panda pun ada sudah kan. Food Panda kau tengok yang di jalanan tu. kopi kayangan. Alamak, kalau minum tetap kekayangan. Kopi tapi kita mungkin boleh tanya kita punya guest macam mana dia kekalkan dia punya sebab he's a commando. He's a veteran lah. He's a veteran. Kita kalau dalam military ni kita panggil veteran lah yang sudah bersara ni. Badan pun kita mau tanya lah macam mana. Assalamualaikum, selamat datang Tuan Gani. Selamat datang ke studio Tuan Gani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kadok dengan sahabat kita Kenny. Jangan panggil Cikgu lah di sini. Panggil sejak bro lah. Iyalah. Kami dua personality. Kalau malam kami jadi podcaster. Siang kami jadi ego. Siang kalau di kampung air kami jadi itu kau. Main-main tuan. Soalnya ni kalau tidak kalau lurusnya ni podcast tidak mau dengar. Kan? Kita punya pendengar pun semua yang memang ada, you know. Ya, kita coba cover semua. Jangan kita banyak cerita lah kita. Selamat datang sekali lagi Tuan Gani. Kita mau panggil macam mana kita mau panggilnya? Tuan Gani lah, boleh lah, boleh tuan ataupun bro. Bro pun boleh tak? Okey bro. Baiklah bro. Baik bro. Jadi kita mulakan dengan kita tahu background Bro Gani ni, dia ni kalau di community saya dia adalah bekas YDP sekolah. Dia pegang dua YDP, dua SMK 2 dan juga SK 2. Dia kira terkenal di kalangan guru-guru di Selaping ni lah, area sini lah. Kira tuan. Ya. Kira yang dipertua itu YDP. Kalau di kerajaan dia TYT. Yang di Pertuan Agung. Sorry. Itu tinggi sangat. Itu bahaya kan. Itu tidak boleh. Saya tarik balik. So jadi terkenal dan saya pun dapat maklumat juga masa kenal tu ini siapa YDP waktu tu. Lepas tu orang berbisik pada saya, dia ni bekas komando. So saya banyak sudah mau tahu pasal cerita-cerita tentang military and army, especially kita punya Malaysian Forces lah kan. Yes. Military Forces kita apa sebenarnya yang berlaku? Adakah dia orang dapat training di mana-mana kita cerita. Tapi kita kupas dulu lah asal usul nama dari mana apa semua tuan. Silakan tuan, dari mana asalnya, sekolah membesar di mana tuan? Ya. Saya ni sebenarnya memang asal daripada Kampung Selaping lah. Okey. Kampung Selaping memang di sinilah. Alright. Di sinilah tempat saya lahir. Asal usulnya. Cuma yalah zaman dulu kan orang tua kita dalam keadaan susah, jadi terpaksa pindah randa. Berpindah randa. Ya, betul, okay. Tapi akhirnya balik sini juga. Setelah sekian lama pindah randa tu kan, dan orang beritahu baik-baik orang kampung sendiri lagi baik lah. Iya. Hujan emas. Hujan emas di negara orang. Hujan batu negeri sendiri lagi baik. Lagi bagus yang hujan emas. Bapak Mas bikin kaya. Mata duitan. Sekarang ayam sudah naik, sayur satu ikat RM3. Lada 15 biji RM2. Ya, 15 biji. Mahal lah. Mahal, tanam lada lah sendiri. Tanam sayur. Kangkung ambil di parit.
Well, okay tuan. Jadi berasal dari Kota Marudu, membesar di sini dan berpindah randa tu itu ke mana tuan? Berpindah randa, daripada sebab kehidupan orang tua dulu kan. Ya. Terpaksa kita daripada Kampung Seraping kita pindah ke Kampung Ranau sebelah ya. Okey. Seterusnya ingat lagi dalam tahun 70-an kan, 70-an gitu. Kena pindah sebelah Bengkongan pula, Kampung Bengkongan. Ui. Banyak tempat. Okey tuan, sekejap bro, kita mau tanya dulu. Umurnya sekarang berapa? Saya sekarang ni alhamdulillah belum lagi tua. Sudah 51 tahun. Okey. Ya, serius? Ya. Nampak muda kan? Nampak muda, serius. Betul, nanti belanja mie goreng. Alright tuan, jadi teruskan. Jadi Bengkongan Bengkongan, lepas tu pergi Kampung Tambun. Banyak kampung. Lepas tu pergi kampung last kali lah Tandik. Tandik tempat juga. Tandik. Wah. Lepas Tandik masa tu cerita pindah randa ni zaman tu dari kanak-kanak sehingga dalam alam persekolahan sekolah rendah lah. Sehingga ke Tandik itu tahun 6 tu kan. Last kali masuk tingkatan 1 di SMK Kota Marudu. Okey. Masa tu sudah ke Selaping lah. Masa itu atau macam mana? Belum lagi. Masa tu saya di Kampung Ranau kembali. Okey. Di rumah Cikgu Salasa. Wah. Itu kira bapa angkat lah. Ya, kira bapa angkat. Ya. Cikgu Salasa memang orang yang taiko. Orang lama. Abang kawasan. Dia sudah pencen baru-baru ni ya. Dia buat rumah dia, sambung rumah dia. Wah. Iyalah. Okey, begitu ceritanya. Jadi bro, sudah aku. Masuk sudah. Dibenarkan. So, sampai tingkatan 5 lah habis di sana. Saya habis sampai tingkatan 5 di SMK Kota Marudu tahun 87. 1987. 87. Kau belum lahir kan? Saya belum. 3 tahun lagi saya muncul di dunia. 3 tahun lagi. 3 tahun lagi. 3 tahun lagi kau dibuat oleh ibu bapamu. Tidak payahlah. Tidak payahlah. Ada pos di situ. Ada pos jadi lepas tu bro kita terus ke military punya line ke atau macam mana? Saya belum lagi. Selepas ya SPM tu keputusan tidak juga baik sangat dan tidak juga terlampau ketinggalan. Sedang-sedang. Selepas SPM saya berhijrah ke Sandakan. Jauh. Ini jauh lagi. Sandakan lebih kurang setahun di sana. Lepas tu dah di Sandakan ni bermulalah saya punya semangat untuk mencari pekerjaan yang lain pula. Masa itu di Sandakan ni ada satu camp, masa tu camp 21 Regimen Askar Melayu. Di Batu Tujuh. Lepas tu ada iklan. Iklan untuk pengambilan tentera darat. Saya pun cuba nasib lah. Alright. Cuba nasib, jadi alhamdulillah. Memang minat lah masa tu, kira minat lah. Memang minat lah sebab tahun zaman kerajaan USNO dulu kan. Kita nampak ada satu pasukan dia daripada Kuala Lumpur kalau tak silap. Dia dengan dia punya rambut uniformnya. Tapi masa tu dia tak pakai uniform. Dia pakai civilian tapi yang akhiran dia dah bawa senjata. Tengok tu. Lepas tu rambutnya panjang tu kan. Style lah. Style. Jadi yalah, kalau kita di Kota Marudu ni sekitar 80-an ini kita jarang-jarang nampak askar ini. Betul. Sebab iyalah masa tu pun kita punya camp yang ada pun di Lokawi kan. Ya. Jadi banding sekarang ini sekarang ni orang beritahu sangat mudah kita nampak yang askar ni dia punya kereta, lori, truk dia tu kan. Jadi mudah lah. Yang masa itu jarang. Ya, macam jadi, sini di di sana Tanjung Batu. Di Tanjung Batu. Itu sebab itu dia mudah lah kita nampak sekarang ni kan. Jadi lebih kepada askar sekarang ni dah perkhidmatan dengan juga untuk bersama dengan awam. Orang awam. Dia ada kerjasama itulah. Kerjasama dengan orang awam lah. Jadi itulah perubahan kan. Yalah, perubahan ikut masa dan keperluan lah. Ya, makin maju makin banyak keperluan sebenarnya. Ya, betul. Ya. Jadi masa sudah bro, kira lapor diri macam mana dulu? Macam mana boleh ikut pergi interview kah?
Pergi cek ketinggian ke atau macam mana? Macam mana dia panggil? Rekrutmen dia macam mana? Dia memang dia punya tata cara pemilihan tu dari dulu sampai sekarang tetap sama juga. Okey. Sama juga. Dia tengok ketinggian dia pun. Okey. Di mana dia buat ni masa ni? Dia buat di dalam camp lah. Camp Kota Blut? Di apa ni Lokawi. di masa tu saya di Sandakan. Jadi di camp 21 Askar Melayu di Raja. Di Sandakan lah. Di Sandakan masa. Wah, tengok sampai Sandakan lagi semua okey. Jadi jadi macam mana ceritakan? Masa tu bila saya hadir, maka dia proses pemilihan tu kita ada yang apa ni mencabar tu dia ada ujian kecergasan. Okey. Dia berlari sejauh dalam 3 km kurang gitu ke masa tu kalau tak silap. Lepas tu jalan alhamdulillah dalam tu berlari tu alhamdulillah lulus lah. Dia bagi minit tu kan macam dia ada limit dia. Limit dia kan. Limit dia masa dia untuk masa dia tertentu kalau tak sampai dia punya masa dia tetapkan tu dia kira kick lah. Wah. Memang menyesal lah. Kalau sampai 3 km juga tapi terkapus-kapus. Yang penting di bawah minit. Yang penting dia terkapus pun tak apalah. Yang penting dia tidak lebih masa dia. Masa dia tu. Okey. Gitu. Saya terus terang saya sudah tak keluar lah. Saya sudah awal-awal yang masa cek saya mau ikut lah. Yang cek bagian perut out. Tapi lepas tu kan bukan itu je berlari. Di dekat mic Yotan. Okey. Dia ada dia ada latih. Dia punya ujian lain lagi lah. Okey. Dia ujian macam tekan tubi. Push up. Push up. Berapa ratus? Dia macam tu dia sebab dia mungkin kita daripada awam kan. Okey. Dia tak banyak juga lah. Kita bukan background masa tu. Ini open punya recruitment. I see. Dia kalau dia bagi banyak-banyak mungkin semua pun cabut lari. Betul. Tak mampu dia bilang. Wah, bikin takut. Yalah. Kalau enlist yang macam open mungkin ada grading, mungkin dia punya level mungkin rendah sikit. Bila dia sudah masuk training dia baru dikasih sama lah mungkin. I see. Nanti pun kita kalau sampai nanti penghujung nanti kan mungkin kita boleh cerita lagi. Betul. Ada cerita ni confirm. Ada off cast punya lah. Jadi masa tu tahun berapa masa first recruitment dengan apa ni tentera Melayu Diraja, macam mana dia punya panggilan? Dia bukan tentera Melayu tapi cuma perkhidmatan dia masa tu pengambilan. Sebab dia ada 3 kan. Satu itu tentera darat, tentera udara dan tentera laut. So tuan punya tentera saya ambil darat. Tentera darat lah. Okey. Lepas tu bila ini tahun bila ni tuan? Ini dalam tahun 90. 1990. Okey. Masih juga dia belum lahir. Bulan 9. Kau 1990 kah? 1990. Okey. Sudah ada tu. Sudah terbuat. Sudah terbuat. Mungkin lah. I see. Wow. So bro, lepas tu macam mana training dia seterusnya? Adakah diorang macam mana diorang punya ragging ataupun macam mana drill dia yang pertama? Kita mau macam merasa pengalaman dia sebenarnya lah macam mana diorang buat. Bootcamp kan? Bootcamp lah dia panggil kita. Dia sebenarnya sebelum kita pergi kepada latihan dia tu kan. Sebenarnya kita hanya di Sandakan ini adalah untuk kita buat pemilihan untuk kelayakan untuk menyertai perkhidmatan tentera darat. Okey. Lepas tu selang kalau tak silap tu lebih kurang 2 bulan begitu. Kita akan dipanggil melapor pergi Kem Lokawi pula. Okey. Kem Lokawi. Jadi sebab dia dulu tempat-tempat untuk kita berkumpul ni ada berbeza. Sabah satu tempat, lepas tu Sarawak satu tempat dan juga di Semenanjung pun satu tempat. Jadi macam kita di Sabah ni semua akan melapor di Kem Lokawi. Di Lokawi kita situ dikumpul dan ingat kita akan angkat sumpah. Dia ada angkat sumpah pula ni askar ni. Kita angkat sumpah di Lokawi. Maka bila angkat sumpah ni bermulalah. Bermulalah. Panji itu sudah kau pegang. Sorry mencelah.
kenapa tidak pilih naval kah? Tentera udara kah? Kenapa minat dengan tentera darat? Pertama, banyak lintah darat dulu. Oke, teruskan. Buaya darat. Sorry. Itu kau. Dia bukan tidak berminat dengan perkhidmatan udara dengan darat, tetapi mungkin ditakdirkan. Satu takdir sebab mungkin bila kita mencuba satu kelainan kan. Contoh pergi tentera darat, dia mungkin dia punya asing untuk seseorang itu. Kecuali melainkan dia ingin mendapat gambaran ataupun dia punya maklumat tentang perkhidmatan udara dengan laut ini. Lagipun macam saya kan, saya selesa dengan tentera darat lah. Tentera darat kalau saya. Jadi sebab itu saya tidak mencuba dia perkhidmatan yang lain. I see. Wow. So lepas angkat sumpah tu ceritanya. Ceritanya apa berlaku lepas angkat sumpah tu, Tuan? Okey, satu yang yang agak-agak macam membuat saya ni masa itulah. Sebab ialah kita megah kan. Megah. Dia belum angkat sumpah lagi. Kita macam satu satu kebanggaan. Apa panggilnya, integrity apa dia panggilnya, satu semangat lah. Satu semangat lah. Wah, saya askar. Gitu. Satu semangat kenegaraan lah. Padahal belum lagi angkat sumpah. Ada semangat sudah lah. Saya dengar pun saya semangat kan. Iya, betul lah. Besok apply. Jadi masa kita sambut masa tu kan, sebelum lapor di Lokawi, kita pergi buat medical check up di Cendakan. Medical check up tu kita dibekalkan beberapa dokumen kesihatan tu lah. Satu dia tu lah film X-ray tu besar. Itulah kita bawa. Jadi yang orang keliling tanya apa benda dia. Dulu besar. Dia besar. Besar dulu. Lepas tu dia mesti di dada. Saya heran juga. Ya kan, mesti di dada. Mesti dada. Lepas tu besar pula dia punya sambut surat. Saya sempat tu zaman. Unitime dulu begitu. Padahal sekarang bawa CD saja. Semua dalam CD kan. Pendrive. Pendrive. Jadi bila lapor pergi daripada Cendakan Lokawi, dia bukan ada kenderaan sendiri masa tu. Jadi tumpang naik bas pula. Sendiri atur. Sendiri atur. Dia tidak naik itu yang truk lori askar. Tidak ada. Dia masa tu orang asam juga dorang ni. Khidmat diminta khidmat, dia suruh lah atur sendiri. Zaman itulah. Dia masa tu bukan apa. Kita pertama kita belum lagi umur kita cop jari. Selagi belum lagi. Tidaklah mau demand banyak. Jadi kita pun sudah ada, yang penting dapat tawaran kan. Betul. Jadi kita pun naik bas. Masa ni umur dia berapa sudah? Masa itu umur saya baru 18 tahun lebih sikit. Belum 19 lagi lah. Wow. Lama betul. Okey Tuan. Jadi teruskan. Jadi menumpang dari pakai bas bas Sandakan KK kah? Sandakan KK. Masa tu ya Allah. Jalan dia gravel. Sudah gravel dengan lori balak lagi pun. Cabaran dia dulu itu jalan Tambaruli lagi, jalan ular. Nangis. Jadi sampai di syukur jugalah. Sampai di Camp Lokawi, kami ditempatkan di 507 yang sekarang ni lah. Itu tu. Jadi untuk proses dokumentasi yang lain, dan akhirnya kami sampai satu masa itu kami ingat lagi lah 12 hari bulan 10. 12 hari bulan 10 tahun 1990. 12 hari bulan 10 1990 kami angkat sumpah. Orang yang semua yang batch itulah, yang batch tentera darat. Tuan, saya menjelas sekejap. Macam mana ibu bapa masa itu? Masa ada ibu bapa masih ada. Macam mana sokongan diorang dan keluarga lah? Masa itu sebab saya
ada bapa di Senakan. Jadi saya pun bagi tahu dengan bapa lah. Saya pergi dia sokong lah. Masa tu dia sokong enggak? Dia sokong jugalah. Yalah, dulu kan bapa saya di Senakan, dia tinggal di Pulau Berhala. Oh, ya ke? Jadi pulau tu nak mau pergi ibadah sekat. Macam Banggi juga tu. Lagi jauh dari Banggi? Dah juga, dia dekat je lah. Lebih dekat lah. Dekat. Okey. Rumah dia Pulau Berhala ni, kita tumpang feri pelabuhan lah, pelabuhan Senakan. Yang polis laut itu. Ya. Tapi dia ada dia punya masa dia baru bergerak. Apa nama pulau dia tu? Dia Pulau Berhala. Pulau Berhala. Kenapa nama dia Pulau Berhala? Banyak benda berhala kah di sana? Itu mungkin jugalah. Sebab dipanggil Pulau Berhala. Nama dia pun Pulau Berhala kan. Mungkin itu cerita dulu lah. Dulu lah. Ada patung berhala. Tapi kebanyakan asal orang berhala dia orang lupa sebenarnya. Sebenarnya kalau tambah 7 di ujung, berhala 7. Okey. Jadi tuan ceritanya, saya mau tanya lagi satu benda. Masa angkat sumpah tu, tuan, adakah dia orang Sabah saja ataupun ada daripada luar Semenanjung pun ada sekali? Masa itu dia sudah berlainan masa dia angkat sumpah tu. Di Semenanjung, kalau tak silap dia di awal daripada Sabah. Okey. Tapi semua yang masa angkat sumpah tu, batch tuan tu dia memang orang Sabah sajalah. Tiada orang Semenanjung. Macam saya ni 12 hari bulan 10 1990 tu adalah untuk orang Sabah saja. Begitu. Baiklah. Sarawak lain. Lepas tu Semenanjung lain. Banyak orang juga. Yang keseluruhan dia bila kami dikumpul Sabah, Sarawak dengan Semenanjung, kami rekod lah masa tu. Paling ramai masa tu untuk sebelum dan juga masa tu, iaitu yang paling ramai lah. Lebih kurang 5,000 orang. Wow, satu Malaysia kan? Satu Malaysia. Wow. 5,000. Itu yang paling ramai lah. Dan saya percaya di dalam 5,000 orang tu ada sudah pegang macam besar-besar sekarang lah, yang mungkin kawan-kawan tuan dah. Saya rasa ada yang pegang besar-besar sudah di menteri-menteri kementerian mungkin, ataupun di naval yang ataupun di mana-mana lah mungkin. Saya tidak tahu apa paling tinggi kalau dalam general. Dia yang general ni dia sudah. Dia general ni sebenarnya dia umum tau. Sebab dia general ni, dia bila dia pakai star. Bila dia pakai star tu kan, dia star ni ada 1 sampai 4. Okey. Ada kiri kanan lah. Kiri kanan dia satu. Jadi star ni kalau dia 1, dia ada, kita sudah panggil dia general. General. Okey. Jadi sebab itu perkataan general itu umum lah. Ya, masih general lah. Okey. Jadi kalau dia 1 bintang itu panggil Brigadier General. Brigadier General. Okey. Lepas tu kalau 2 dia panggil Major General. Alright. Lepas tu 3 tu pula Lieutenant General. Alright. Dan yang general betul adalah 4 bintang. Begitu. Itu yang paling tinggi lah. Jadi general itulah cerita general. Kira general lah. Pemerintah tertinggi angkatan tentera. Gila. Begitu ceritanya. We gonna take a short break in a bit. Of course banyak cerita yang kita mau cerita dengan Tuan Gaini ni sebenarnya. Bagaimana dia start lah dia punya, kira dia sudah angkat sumpah tadi, kira start lah bermulanya dia punya perjalanan ini. Satu la kira lupa lirik lah. Of course penaja kami adalah Kinamas Auto untuk mendapatkan kereta-kereta yang terpakai, yang diubah sesuai dengan secara baiknya. Begitu jentera berat ataupun ringan, bolehlah ke Kinamas Auto. Ya, hubungi mereka di talian 016-803-2368 016-803-2368. Cari diorang di Facebook, Instagram Kinamas Auto. Dan kita akan kembali selepas ini. Kita berehat dulu sekejap ya kawan-kawan semua. Hi, I'm Osman daripada Singapura, and you are listening to Kinabalu Podcast, the number 1 podcast in Sabah.